Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Sahibul fadilah, Tuan Imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini yang ke-berapa? Fikrah Haji muka surat 319 ke-10 bertasbih ketika rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Antara sunat-sunat dalam solat yang ke-10 ialah bertasbih ketika rukuk. Caranya adalah dengan berkata Subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali setelah rukuk dengan sempurna, dan berkata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali ketika sujud dengan sempurna. Demikianlah sekurang-kurangnya bilangan tasbih yang sempurna, namun jika bilangannya ditambah lebih baik daripada 3 kali adalah lebih baik. Contohnya dia kata 5 kali, 7 kali atau 9 kali. Yang kesebelah meletakkan kedua-dua belah tangan di atas dua peha pada kedua-dua duduk tasyahud. Letak tangan tu atas peha tu hukumnya adalah sunat. Caranya ialah dengan meletakkan tangan kiri yang terbuka serta merapatkan jari-jarinya menyamai pangkal lutut. Betul-betul, jangan selajak, dak, betul-betul straight. Manakala tangan kanan pula digenggam kecuali jari telunjuk dilepaskan tunduk pada permulaan tasyahud, gitu ya. Angkat jari telunjuk ketika mengucapkan illallah, mana syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, sebagai isyarat tauhid, dan sunat diteruskan begitu hingga digerak-gerakkan sehingga akhir salat. Ini tetap gitulah. Begitu juga berdasarkan hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma menceritakan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda berkata kana iza jalasa fi salati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi asba'ihi allati tali ibham wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhizihi al-yusra. Apabila duduk ketika bersolat, baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tapak tangannya di atas peha kanan dan menggenggam semua jarinya serta menunjuk ke dengan jari telunjuk, dan meletakkan tapak tangan kirinya di atas peha kiri. Jadi tuan-tuan, kita punya tangan kita ni, orang Arab kalau daripada sini sampai sini dia panggil yadu. Kalau pergelangan ni dia panggil mi'sam. Kalau sini ni dia panggil sa'id. Kalau sini sampai sini ni ukuran dia tu dia panggil zira'. Kalau sini sampai sini tu ukuran dia panggil shibir. Kalau tapak depan ni dia panggil sebagai, satu dia panggil sebagai kaf, satu juga dia panggil rahah. Kalau jari ni dia panggil usbu'. Dia boleh baca 3 wajah: usbu', asbi', isba'. Kalau nama semuanya asabi', wa ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Kalau satu-satu ni dia ada nama pula. Yang ini dia panggil ibham. Yang ini dipanggil sebagai sababah, ketujuh. Yang ini dipanggil wusta. Yang ini dipanggil khinsir, yang ini dipanggil binsir. Kalau ujung jari ni pula, ini dipanggil unmulah, ujung main. Kalau banyak ujung jari dipanggil anamil.
Kalau kuku dia panggil sifr. Jadi nama tu terperinci disebut oleh bahasa Arab. Baik. Ke-12, duduk tawarruk ketika duduk yang akhir dan duduk iftirashi pada duduk yang lainnya. Mana macam kita duduklah, duduk tahiyat awal lain, duduk tahiyat akhir lain. Cara duduk tawarruk adalah dengan duduk di atas pinggul kiri sambil menegakkan tapak kaki kanan serta menghulurkan tapak kaki kiri melalui bawahnya. Sementara duduk ini duduk pada tahiyat akhir. Sementara duduk iftirashi pula ialah duduk atas buku lali kaki kiri sambil menegakkan tapak kaki kanan di atas hujung jarinya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi, katanya, ana kuntu ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi fa iza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa iza jalasa fi rak'ati al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Aku lebih meneliti atau mengetahui daripada kamu tentang solat Rasulullah SAW. Dalam hadisnya ada menyatakan bahawa apabila duduk dalam 2 rakaat, baginda SAW duduk di atas kaki kirinya dan kaki kanan ditegakkan, maknanya duduk iftirash. Dan apabila duduk di rakaat yang akhir, yakni tawarruk, baginda menyorongkan kaki kirinya sambil menegakkan tapak kaki kanan dan duduk di atas pinggulnya. Hadis tersebut seterusnya daripada Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair ini adalah sahabat Nabi dan dia ni luar biasa. Satu-satunya orang yang dilahirkan pada masa hijrah. Masa hijrah dia dilahirkan. Dia anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut sebelah maknya. Mak Zubair lah yang merawat atau menjadi bidang ketika Rasulullah SAW dilahirkan, namanya Asy-Syifa. Az-Zubair bin Al-Awwam ini cukup dekat dengan sebelah Khadijah binti Khuwailid. Dekat sangat, sama ada mak saudara ke ataupun sepupu sepapu memang rapat. Az-Zubair pula kahwin dengan anak Abu Bakar, namanya Asma binti Abi Bakrin. Hasil kahwin tu dapatlah Abdullah. Dan Abdullah ini sejak kecil lagi Allah bagi keluar biasaan kecerdikan. Tak kala Sayyidina Umar ibn Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia berjalan. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia punya hebat dia, kalau dia berjalan orang takut. Orang pakat lari habis. Lari. Budak-budak tengok Sayyidina Umar lari. Jadi satu budaya zaman dulu, kanak-kanak ni kan nampak je Amirul Mukminin. Dia lari tengah main bola ke lari. Itu dia punya haibah. Jadi orang gerung, bukan dia orang, dia lagi syaitan-syaitan pun lagi. Saya ingat syaitan yang ada pada orang tu orang jadi gerung, dia takut kena rotang. Ini adalah hadis ada sebut. Hebat maksudnya. Bila budak berkeliaran lari, tiba-tiba Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tengok Abdullah bin Zubair tak lari. Dia pun tanya, "Hei, kenapa engkau tak lari?" Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, saya tak salah. Kenapa saya nak lari?" Maknanya orang salah lari, orang tak salah tak lari. Satu. "Ya Amirul Mukminin, jalan ni luas, Amirul Mukminin boleh lalu, tak perlu apa-apa." Sayyidina Umar kata, "Aku berfirasat kamu pada masa akan datang jadi orang yang hebat." Betul sungguh tuan-tuan. Itu maknanya kecil lagi nampak dah hebatnya Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Apabila duduk ketika solat, Rasulullah SAW meletakkan tapak kaki kirinya di antara paha dan betis dan menghamparkan tapak kaki kanannya. Ketika ke-13,
membaca selawat Ibrahimiyah dan berdoa selepas tasyahud akhir. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahawa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun ketika duduk tasyahud akhir yang boleh dilakukan dengan sebarang lafaz selawat ke atas Nabi. Sementara pilihan selawat Ibrahimiyah sebagaimana yang telah disebutkan dahulu adalah sunat. Apabila selesai membaca selawat tersebut, sunat memohon perlindungan daripada azab kubur dan azab neraka atau berdoa apa-apa sahaja yang dikehendaki untuk dirinya sendiri dengan syarat tidak melebihi kadar masa membaca tasyahud dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza faghara ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwaz billahi min arba' min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal." Apabila seorang daripada kamu selesai tasyahud akhir, dia hendaklah memohon perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara: daripada azab neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada penceroboh hidup dengan fitnah dan juga kematian dan bencana dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara acara sunat ialah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi ulang. Jadi salawat ni dipanggil salawat Ibrahimiyah kerana cuma para ulama dia ada beza sikit dari segi fiqh. Dia kaedah perbandingan. Ulama kata musyabbah dengan musyabbah bih, ni ilmu balaghah. Musyabbah dengan musyabbah bih, mesti musyabbah bih tu lebih kuat daripada musyabbah. Apa makna? Maknanya banding dengan orang yang kena banding, orang yang kena banding kena kuat lagi. Makna kita kata gini, mu ni gagah macam hantu. Makna hantu tu gagah demu walaupun hantu tak ada. Siapa dia kata hantu tak ada? Profesor Koki Kim. Saya tak beranilah, saya bukan pakar sejarah, dia pakar sejarah. Jadi tak ada seorang pun pakar-pakar sejarah universiti napi hak dia. Orang lain tu napi. Jadi tu saya pun tak beranilah. Susah saya hati. Patutnya benda-benda gini kena clear cepat biar tahu. Kena buat satu demonstrasi menyatakan ada hantu. Contoh. Jadi kita nak banding tu, biar benda tu biar lebih. Macam kita kata, awak comel macam bulan. Waktu tengok bulan berkerakah teruk. Dari segi cahaya mungkin maksudnya. Sebab Nabi disebut tala'al badru alaina. Tapi orang Arab dia bila banding tu tepat tuan. Dia tak macam orang Melayu. Orang Arab bila dia banding bulan tu, badr tu, dia bukan dia kata qamar. Qamar tu bulan zati bulan. Badr tu mungkin cahaya bulan. Jadi kena banding dengan dia. Kita tak pakai bulan. Kau laksana bulan, cek orang no bulan. Contohnya. Mana kau lebih comel lagi. Tapi tak, dia kalau badr tu lain. Itu ketepatan bahasa orang. Jadi bila kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, kita bandingkan selawat atas Nabi dengan selawat atas Ibrahim. Jadi seolah-olah Nabi ni belakang pada Nabi Ibrahim. Jadi tidak. Sini bukan dari sudut musyabbah bih lebih daripada musyabbah, tidak. Tapi nak gambarkan bahawa asbaqiyah, kedahuluan Nabi Allah Ibrahim yang mendapat selawat, maka kita pun kiaskan. Maknanya ya Allah, aku berilah kebaikan kepada orang ni dengan sebab dia ikut orang tu dari segi baik. Contoh, mungkin dia lebih baik daripada orang tu. Itu bezanya. Kemudian yang kedua, selepas selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara acara penting ialah minta berlindung daripada azab Jahannam, api neraka Jahannam.
Kata Nabi, apabila kamu selesai selawat tahiyat akhir, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Kena minta 4 ni tuan-tuan, doa macam ni adalah doa yang digalakkan. Salah seorang ulama besar zaman dulu, zaman tabi'in, namanya Tawus ibn Kaisan. Tawus bin Kaisan ni tuan-tuan memang luar biasa orang. Luar biasa, alim rabbani. Asalnya dikatakan daripada Yaman. Ini generasi tabi'in dulu pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dulu lagi. Tawus bin Kaisan ni tuan-tuan, dia duduk di Madinah. Dia selalu pergi masjid Nabi. Dia orang perhati, ada satu hari tu kalau dia balik daripada masjid Nabi, dia menangis. Menangis sungguh. Dia balik pada masjid tu nangis. Jadi orang kaji, kenapa kalau dia balik daripada masjid ada satu-satu hari tu dia menangis banyak? Rupa-rupanya nak pergi masjid tu, dia akan lalu 2 jalan. Satu jalan luar pasar, satu jalan dalam pasar. Jadi selepas seminggu 2 minggu ke atau berapa lama, dia akan lalu kot jalan dalam pasar. Jalan dalam pasar ni ada orang jual macam-macam. Antara tradisi orang Arab yang dia suka jual ialah dia jual kambing. Jual kambing. Kambing dia jual. Kambing yang dia jual ni antaranya ialah kambing hak sudah sembelih lah. Dalam kambing hak dia jualnya, salah satunya ialah kepala kambing. Kepala kambing ni kat kita tak masyhur jual kepala kambing. Pergi pasar mana ada orang jual kepala kambing 4 ekor gitu. Tapi Arab ni banyak sangat. Suka. Lepas tu kaki kambing. Kaki-kaki kambing buat kawaret. Kawaret ni sedap. Lepas tu kadang-kadang kita kata saya boleh makan kambing 18 ekor. Bukan kambing tu 18 ekor kambing. Ataupun kaki kawaret tu. Jadi sedap makan. Sahabat-sahabat kita di Mesir mana masuk. Tuan-tuan, antaranya ialah kepala kambing. Kepala kambing ni kalau nak jual, sudah sembelih, dia tak boleh jual bodoh itu. Kambing kan dia ada bulu. Jadi nak jual kambing ni, dia akan cari satu besi, lebih kurang lah. Satu besi tu, kepala kambing dah putus daripada leher dia tu, dia akan masukkan besi pada belakang kambing tu, ni tekok tu, masuk, dan dia letak dalam oven. Kalau zaman dulu kok, kalau kita kok ibarat macam orang nak bakar roti payang. Tuan-tuan tahulah orang nak bakar. Jadi dia akan masuk besi tu dalam api nyala tu masuk. Bila bakar tu bulu tu hilang. Bila bulu tu hilang, maka dia pun ricih bulu tu. Kemudian kalau zaman sekarang pula mereka memasak dah kepala tu. Jadi kitanya beli hak masak dah kepala tu. Cuma kita nak gula, kita nak tu atas kita lah. Dia jual. Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala, bila dia tengok kejadian macam ni, dia membayangkan bagaimana jika sekiranya ini kepala kita di api neraka yang jaraknya ataupun temperature kepanasannya beribu-ribu, berjuta-juta kali ganda. Allah saja yang tahu. Maka dia menangis. Jadi artinya Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala, dia tengok sesuatu tu, dia ambil iktibar. Dia ambil iktibar. Inilah orang-orang yang baik. Jadi antara sifat dia, perangai dia tuan-tuan, kalau anak dia semayang, dia tanya dia, "Semayang dah mak?" "Semayang dah ya Allah." Membaca tak doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil masih wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dia kata tak baca, lupa. Ulang balik semayang, baca.
nak gambarkan betapa pentingnya doa ni. Kita selamba je tinggal, tapi doa ni penting. Sebab itu kadang-kadang orang soleh zaman dulu, dia bekalkan kepada anak dia cukup dengan 1-2 doa cukup, tapi menjadi azimat dan pegangan dalam hidup sepanjang masa. Tengok, pertama dia minta selamat daripada api neraka Jahannam. Tengok, yang ni memang dah kita pun sebut dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua, selamat daripada azab kubur. Jadi rupa-rupanya azab kubur ni ada. Inilah yang dinaskan oleh jumhurul ulama dan juga oleh ahlus sunnah wal jamaah. Azab kubur ada. Cuma orang kata azab kubur ni tak ada dalam Quran. Tak ada secara tasrihi, tetapi ada secara kinayah. Tasrihi ni makna terang-terang tak sebut, tapi kinayah tu ada. Ada sabitan dengan hadis Nabi. Sehingga satu hari itu seorang perempuan Yahudi datang ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Aisyah, minta derma sebab apa kedana. Maka Aisyah bagilah beberapa biji buah khemah. Bila dia dapat buah khemah ni, betapa kepalang sukanya dia. Dia kata apa? Ya Allah, selamatkanlahnya, yakni Aisyah, daripada azab kubur. Lalu Aisyah bila Rasulullah SAW pulang, cakap dengan Nabi dan ceritakan kisah. Katanya, tapi pelik dan hairannya saya ya Rasulullah, tak kala saya bagi kat dia, dia doa kat saya supaya selamat daripada azab kubur. Nabi jawab, azabul qabri haqqun. Azab kubur tu benar ada. Azab kubur tu benar ada. Jadi di situ pengakuan. Baik. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah tuan-tuan. Masa hidup banyak macam mana fitnah. Macam-macam. Dan fitnah yang terbesar ialah fitnah kita tercabut daripada agama kita. Ini besar fitnah. Fitnah yang besar, fitnah kita dilalaikan daripada agama kita. Fitnah yang besar menyebabkan kita payah nak dapat ketaatan kepada Allah. Ini fitnah balik. Fitnah ni fitnah besar. Jadi fitnah mati dan fitnah kehidupan dan kematian. Dan juga minta berlindung daripada kejahatan Al-Masihid Dajjal. Dajjal tak ada lagi, kita sudah diminta berdoa daripada kejahatannya. Tuan-tuan bayangkan kejahatan Al-Masih Dajjal ni, walaupun dia tak ada, kita kena minta. Sebab Dajjal ni dia punya aura, dia punya pengaruhnya besar. Dalam riwayat kata kalau seorang suami isteri tu dengar saja Dajjal, dia kurung bini dia dalam rumah, ikat. Tengok-tengok terlepas pergi ikut Dajjal ikut. Seronok kata dia, magic. Dajjal ni bapak magician. Jadi siapa tahap tu? Ini bala tuan-tuan. Dajjal ni bahaya. Dajjal ni satu. Dan yang seumpama ataupun hak kecil-kecil ni banyak. Sebab itu disebut Dajjalu, dari segi plural ataupun jamak. Kata Nabi SAW dan sebuah hadis, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yadda'iya salasuna rajulan ad-dajjalu atau kama an-nubuwah. Tak berlaku kiamat kecuali ada 30 orang lelaki yang mereka ini adalah Dajjal. Sebab apa Dajjal? Sebab mereka mendakwa kenabian. Itu kisahnya. Jadi Dajjal ni bahaya tuan-tuan. Sesak barat, sesak timur, sesak utara, selatan, sesak semua.
Kalau tak sesat ni Islam. Tu je. Hak lain tu habis. Baik. Yang ke kita berhenti setakat dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah buat pengantin muka surat 505 masalah keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Isu yang kita nak bincangkan ialah berkenaan dengan sebab-sebab konflik rumah tangga. Selepas daripada kita bincang banyak konflik rumah tangga, yang ke-10 ialah masalah keuangan. Tidak dinafikan keuangan sering menjadi punca utama konflik dalam rumah tangga. Ada kajian menunjukkan apabila negara mengalami kegawatan ekonomi atau kadar inflasi tinggi, masalah atau konflik di rumah tangga meningkat pula sebanyak 70%. Ada sahabat bagi tahu tuan-tuan, kita pernah mengalami krisis ekonomi. Ya, seolah-olah sekarang ni lebih kurang dalam 10 tahun sekali gitu. Seolah-olah macam tu lah. Krisis yang besar berlaku antaranya 97-98. Masa krisis itu menyebabkan indeks perceraian di Malaysia meningkat. Ni bala tuan-tuan, masalah krisis rumah tangga. Krisis keuangan. Jadi faktor tu memang faktor kuat. Faktor tu memang faktor kuat. Kehidupan semasa bujang amat berbeza sekali dengan kehidupan selepas berumah tangga. Misalnya dari sudut kos kehidupan harian. Orang boleh buat kajian lah, kalau minyak naik 20%, berapa dia punya costing tu. Sekurang-kurangnya costing kehidupan akan teranjak 30%. Itu jenis biasalah. Jenis tak biasa ni banyak mungkin 35-40 dengan kaya yang sama. Kalau semasa bujang kita tak menghadapi masalah berkenaan dengan makan minum kita sehari-harian, dan apabila lapar kita hanya pergi ke gerai atau mana-mana restoran untuk beli makanan, take away ke makan situ lalu mudah, burger pun mudah. Berbeza keadaannya selepas berumah tangga. Keluarga harus difikirkan kerana mereka adalah sebahagian daripada tanggungan kita. Bila kahwin ni masalah. Ada orang tu bukan kahwin kepada bini dia je, kahwin pada ampoh dia, pada mak dia, mak bini dia, pak bini dia, adik-beradik bini dia. Yang hebat lagi kahwin pula bini kepada bini adik bini dia, cucu kepada adik bini dia. Jadi banyak dia berekek. Bukan benda yang sikit, biasa benda tu hidup nak jemaah, nak ramai-ramai. Tapi yang jadi masalahnya kalau isu macam tu akan membebankan sepihak, yang akan datang ni lah cepat mati pun sebab hypertension, mati cepat. Umur 40 mati dah, patut 80 orang mati, 40 tak tahan, berat sangat. Bateri tu tak gerak, tak kaguh. Selain dari makan minum, kos-kos lain dalam kehidupan seharian kita harus fikirkan. Nak nikah ni bukan maknanya gagah tu saja. Allah sebut ba'ah, Nabi sebut ba'ah. Apa makna ba'ah? Ba'ah ni baca dua wajah, sama ada baca ba'ah ataupun ba'ah. Kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata. Satu riwayat bahata, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'.
hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan lain lagi. Maknanya, hei orang-orang muda, orang tua tak gagah, mulut gagah orang tua ni. Lain tuan-tuan. Hei orang-orang tua, siapa yang ada kemampuan di kalangan kamu? Ba'ah ni pertama, kemampuan dari segi seks itu satu hal. Tapi lebih besar juga ialah kemampuan dari segi menanggung keluarga tu. Ini masalah. Kalau mampu, kahwin. Kalau tak mampu, puasa je lah. Puasa. Itu zaman Islam Allah mudah sungguh. Sebab apa? Sebab mas kahwin murah. Zaman dulu mudah. Zaman sekarang mas kahwin, ya Allah, banyaknya. Mas kahwin. Mas ni emas sungguh. Emas Zuliang tak mahu. Emas Zuliang murah sikit ni emas. Cici emas gini, emas gini, emas. Oh, bahaya tuan-tuan. Susah. Sakit. Jadi kos-kos macam ini ni. Tu mukadimah. Jadi selain pada makan kos-kos lain seperti kehidupan seharian. Nak bayar smart tag. Nama smart tapi berat punya. Orang dah letak 5 riyal. Letak 50 sekali. Smart tag. Touch and go. Tu pun satu hal. Nak bayar bil air, bil telefon, bil api ni maknanya elektrik lah, gas, barang-barang dapur. Tuan-tuan ada tengok tak perempuan pergi ke pasar, terutamanya isteri orang ataupun isteri orang lah, bila dia pergi pasar ataupun dia pergi Giant, dia beli hanyalah sebuku sabung je. Balik daripada Giant tu sebuku sabung. Jarang kan. Biasanya tangan ni mujur 2 je tangan. Kalau ada 4 dah tahu lah. Tengok. Dah kalau macam tu, tuan-tuan yakin 10 riyal. Gula 5 kilo. Apa ni, ikan salmon 4 ketul. Kambing boleh 2 plastik, macam-macam. Beras basmati, dia tak mati lagi, beras mati, basmati. Contoh. Berat tuan-tuan. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan barang-barang dapur ni pun suami. Orang Arab dia tulis apa? Mama biashtari baba biadpa. Dia kata, apa makna? Mak tunjuk je beli, bapa terketar-ketar bayar. Bapa kerja ke bayar. Itu style Arab. Perempuan dia tak kerja, dia jalan-jalan tu. Tunjuk ini budak kecil betul. Dia tunjuk ni hak tua. Tunjuk lain budak-budak kecil, tunjuk benda murah, mainan. Hak tua ni tunjuk baju, dia tengok harga. Kita ingat RM19. Satu depan tak nampak. Rupa-rupanya RM990. Tak demam. Baik. Dan semua ini memerlukan kos atau sumber kewangan yang mencukupi. Tapi semuanya tuan-tuan mengikut kajian yang terbaru. Dia kata isu keberhutangan. Sebab apa yang saya cuba nak update, kita punya hutang kalau Malaysia lebih kurang dalam 622 bilion. Maknanya berat. Kalau negeri, kalau orang pula, rumah tangga pula semua sekali, sekarang ni hutang kasar rumah boleh katakan lebih kurang dalam 75 bilion. Kemudian katanya lagi, yang paling parahnya ialah kadar tu meningkat, menyebabkan bank negara mikir satu kadar cara macam mana penyelesaiannya, dan penyelesaiannya terpaksa kena buat satu revolusi. Maksud saya, gaya hidup seseorang tu dia kena berubah, kena tekad kuat. Hutang yang bersifat kita kata peribadi loan, yang tempohnya diberi panjang, sekarang di sekadar 10 tahun, sekadar berapa tahun. Kalau rumah tu pula yang 35 tahun ataupun 40 tahun, dia turun 10 tahun. Jadi 25 atau 20, atau kalau 40, 30 dia turun. Sebab apa?
Sebab bila hutang lapuk, jenis tak bayar banyak, jenis ni bala. Sebab apa? Gaya hidup. Gaya hidup ni akan mempengaruhi seorang. Orang lain boleh buat apa, aku tak boleh buat. Orang lain bergaya, aku kena bergaya. Jadi bertewah tu hak yang merana hati dia sendiri. Susah tuan-tuan. Ini pun satu hal yang patut kena fikir betul-betul. Tak boleh kalau kita tengok cara macam ni. Apabila masalah kewangan berlaku dalam sesebuah rumah tangga, konflik boleh tercetus. Siapa nak bayar? Saya pinjam ke hang pinjam? Hang pinjam. Hang bayar. Siapa suruh? Ambil. Dia kalau RM15 boleh bayar. Main dapat cek RM150,000 tak demat. Suruh bayar. Bagi orang kaya 15 juta sikit. Bagi orang papa ke dana RM10 banyak. Orang kaya harta dia sampai 15 bilion, 20 bilion, macam Warren Buffett, Bill Gates. 15 juta. Luluh lalu. Bagi kita yang tak ada, orang-orang miskin, pelajar-pelajar USIM contohnya. Marah pelajar USIM, kawan-kawan orang semua. Pelajar-pelajar yang dalam keadaan susah. Nak makan tu, nak keluar tu, makan dalam mi, nak keluar tu ketar tuan-tuan. Aku belanja dah mu belanja aku pula ni. Aku tak cukup duit ni cik. Suasana. Jadi setengah orang kadang-kadang perkara macam ni susah. Inilah boleh membawa kepada konflik. Keluarga pun macam tu. Sesebuah rumah tangga, konflik boleh tercetus hanya kerana masalah kecil. Ada masalah je, macam nak tunggu masalah je, silap sikit. Itu rumah jadi masalah besar. Oleh itu berhati-hatilah. Terdapat beberapa cara dalam mengatasi masalah kewangan dalam rumah tangga, antaranya. Macam mana caranya? Antara caranya yang pertama, kata dia, mengawal perbelanjaan dalam rumah tangga. Kawal perbelanjaan. Bukan sekat. Sekat lain, kawal lain. Bukan cut off. Dia kawal. Perbelanjaan berapa banyak? Bahkan kata cerdik pandai, setiap orang yang ditimpa hutang, dia kena tubuhkan bagi diri dia namanya dana kecemasan. Ini very important. Sama ada individu, sama ada syarikat, sama ada organisasi, sama ada negara, sama ada koperasi, dana kecemasan mesti kena ada. Dia panggil backup. Tuan-tuan tengok bila Amerika ni, saya tak ada nak kaji sikit apa yang berlaku sekarang. 2008, bukan lama sangat, ni baru 2013. 2008 lalu berlaku satu gerhana ekonomi di Amerika dan juga dunia Eropah. Sebenarnya Malaysia pun terkena tempias percikan. Pada masa itu tuan-tuan, pada masa itu isunya bank-bank tidak dapat nak memungut daripada customer duit kerana sistem ribawi. Bila mereka pinjam rumah dengan kos yang banyak, jadi mereka tak lepas nak bayar. Jadi kalau bank nak pergi rapah pun, nak pergi lelong, semua orang tak mampu nak beli. Jadi bila terlalu banyak, dia jadi lemah. Menyebabkan Barack Obama terpaksa membuat satu kenyataan, deklarasi presiden atau apa seumpamanya, di mana terpaksa bail out bank-bank itu untuk dimilik negarakan. Dan jumlahnya untuk kali pertama sahaja 700 bilion. Bilion tu bukan bilion Malaysia. 700 bilion dolar. Tuan-tuan bayangkan. Di sini sahabat kata, kenapa berlaku? Itulah bahananya, durjananya sistem ribawi. Sebab sifatnya cekik darah. Sebab itu Allah kata, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum
Akhir sekali ayat Allah kata apa? La tazlimun wa la tuzlamun. Kalau kamu bertaubat, hentikannya sistem riba, kamu ambillah hak pasaran modal kamu saja. Hak modal saja, hak kepala hak yang kamu ada saja. Dan kamu pada masa itu buang sistem riba. Kamu tidak zalim dan kamu tidak dizalimi. Baru betul cara tuan-tuan. Jadi mengawal perbelanjaan dalam isi rumah. Mengawal ni ada beberapa perkara. Pertama, mengawal tengok adakah dia aksesori atau keperluan, atau dia ini kita kata ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Maka mereka pun fikirlah, ni memang keperluan. Anak-anak saya ni dia tak boleh tak makan hotdog, kena makan hotdog, beli lah atau mana. Itu keperluan. Tapi setiap hari tak kena benda lain, nak makan daging landok je, payah. Mulut dia suka makan makanan yang pelik-pelik, daging landok, daging seladang, payah. Jadi benda tu sepatutnya dia boleh makan daging ayam je. Maknanya kos tu. Jadi di situ jatuh. Itu hak yang tu. Seorang pakar ekonomi, pakar kewangan penyelesaian hutang, perempuan, namanya Suzy, nama dia Suzy. Dia buat rancangan, dan rancangan dia laku. Kaunseling yang terkenal di dunia sekarang. Dia kaunselor lah. Sehingga dia buat tajuknya Ask Suzy. Tanyalah Suzy. Kerana dia bijak kewangan ni, sehingga Oprah Winfrey ambil dia, untuk nak temu ramah. Jadi orang tanya dia, mu ni kenapa jadi pakar kewangan? Dia kata, aku pernah mengalami kesusahan hidup. Susahnya hidup aku, kata dia, siapa tahap aku pergi tandah, nak kecing, nak bayar. Kau waiter tu kan tunggu tak lepas. Pada masa itu aku tengoklah beberapa negro perempuan yang jaga queue. Aku tengok dia lebih tenang pada aku. Allah tu. Aku fikir tak jadi. Lalu dia susung atur balik. Dia naik sekarang, dia antara pakar keuangan dari sudut penyelesaian hutang yang terbaik. Teori banyak boleh buat tuan-tuan, tapi penyelesaian tu dan berjaya. Seorang tu dia kata, puan, saya ni ada sebuah rumah saya hutang banyak, jumlahnya gini, saya dibelenggu oleh hutang. Macam mana saya nak selesai? Dia kata, jual rumah awak dengan aset yang tertinggi, beli rumah rendah, selesai masalah, awak tak ada hutang. Oh, kata, tapi kena berani. Penyelesaian tu dari segi logik, mantiknya ada logik. Jadi boleh diterima. Oh, memang benda-benda macam inilah yang kadang-kadang kita tengok luar biasa. Kemudian melakukan kerja-kerja sampingan sebagai sumber pendapatan tambahan untuk keluarga. Sebagai contoh, isteri suri rumah sepenuh masa boleh mencari peluang melalui rakan atau jiran tetangga membuat projek kecil-kecilan yang sesuai dengan kebolehan. Si suami pula hobi atau minatnya boleh digunakan sebagai peluang menjana pendapatan tambah, tetapi dengan syarat. Perkara-perkara seperti ini tidak mengeruhkan hubungan kekeluargaan dan tidak membawa kepada implikasi yang besar. Macam mana? Kawan ni syok mereka. Antara perniagaan untuk nak dapat untung paling cepat apa dia tuan-tuan? Ialah perniagaan mata wang. Dia panggil apa ni? Forex. Paling untung. Tuan-tuan bayangkan, kita beli satu mata wang, kita jual mata wang tersebut dalam masa 10 second. Di mana untung kita boleh jadi milioner. Biasanya pok di Amerika, pok dia tu maknanya tu boleh. Orang nega macam ni kalau hak jenis gaji semayang lah, hak jenis gaji semayang, satu komputer depan, biasanya pukul 3 pagi, pukul 2 duduk ni nak tengok
Dia duduk semayang situ, sudah semayang tu terus melompat atas ni nak tengok, naik dah. Natijahnya cepat untung, bankruptsi pun cepat. Bila jatuh merudung, habis, mati lalu dia. Kita rugi berapa puluh ribu, 5,000, dia tak 15 juta. Nak bayar macam mana? Hidup 15 kali pun tak lepas hari nak bayar 15 juta. Kalau kena tu. Sebab itu Majlis Fatwa Kebangsaan mengharamkan perniagaan forex untuk individu. Tak boleh. Memang risiko tinggi. Memang risiko tinggi. Bank Negara Malaysia telah bagi satu apa ni, kita kata ke amaran tak boleh macam ni. Tapi itulah. Jadi dia kita nampak bila kata skin cepat kaya, jangan baca skin cepat kaya, baca juga skin cepat papa ke dana. Skin cepat kaya nampak melabur ni. Jawab dia, tuan-tuan, mana ada syarikat bank yang kukuh boleh bagi sampai 50%, 40%, 80%. Kita jangan main hak kecil-kecil, kita main Citibank. Kita main hak syarikat-syarikat yang besar ni, hak bank antarabangsa. Dia tak boleh pun bagi sampai tahap tu. Habis banyak 15%. Itu tu pun public mature ataupun bank rakyat. 16% tu kalau dekat nak pilihan raya, 16%. Kalau biasa 15, 14, tengoklah keadaan. 20% setakat. Tabung haji 6%. Dengan tolak zakat sebagaimana 7%. Tiba-tiba seorang ni pada pakai selekeh, aku nak bagi pun 60%. Pelik. Jadi boleh percaya tak tuan kepercayaan? Pejabat mana? Kita nak payah bakal pejabat tu ni. Ngarut. Ini pun satu masalah yang besar. Jadi buat kerja betul, tapi kerja yang tak membawa risiko banyak. Dia ada tanah, dia tanam lada, tanam cabai, itu tak apa, jual lah, dapatlah 15 riyal sehari, 20 riyal sehari. Di mana dia lepas? Dia bela umpamanya ayam katik, ayam serama. Dia bela 15 ekor, dia jual 300 sepasang. Tak apa, sebab risiko tak tinggi. Kalau risiko tinggi jangan tuan-tuan. Jadi hak benda-benda hak dia boleh tu, minat macam tu, itu tak apa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Bahjah Nufus muka surat 253 bermula daripada peringkat ketiga orang yang begini. 253 orang yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 253. Orang yang begini tidak termasuk dalam akhlak yang baik. Bahkan jangan sekali-kali kamu dipuji dengan akhlak yang baik sehingga kamu benar-benar melaksanakan hak Allah. Kita dapat pujian orang tahu bagus dia, rajin ke masjid, rajin ke surau, tapi kita tak stabil ke masjid, banyak lagi. Tak boleh. Biar betul-betul benar-benar melaksanakan hak Allah dan benar-benar berdiri melaksanakan segala hukumnya, berkenaan menyerah diri dengan segala arahan Allah di samping menjauhi segala larangannya. Sesiapa yang menegah dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah serta menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, maka sebenarnya dia berakhlak baik. Orang yang demikian tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguasai lidah manusia kecuali kamu kembali kepadanya. Kamu hendaklah sentiasa mempunyai nilai yang baik di sisi Allah selagi kamu taat dan tidak melakukan maksiat kepadanya. Jadi kena jaga betul-betul nilai yang baik macam ni. Kita tahu diri kita okey ke KO, rajin ke tak, malas ke tak, hubungan dengan Tuhan baik. Jadi orang puji, kita pun terpesona dengan puji orang, tak payahlah.
kita tahu hakikat sebenar. Apabila kamu melakukan maksiat, nescaya tidak mempunyai nilai sedikit pun. Tengok, bila kita buat maksiat, habis. Kita berada dalam jurang bahaya. Maksud sebenar takwa ialah meninggalkan maksiat kepada Allah sekalipun tiada orang melihat perbuatanmu. Depan orang boleh kita buat warak, tapi belakang orang itulah hakikat sebenar kita. Jadi bila kita belakang orang, nombor satu sekali kita rasakan bahawa Allah tengok kita, dan kita rasakan Allah tahu segala tindakan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa soalan ni. Yang pertama, hukum minum kopi luwak. Hukum minum kopi luwak. Yang pertama sekali, luwak ni ada dua jenis. Satu luwak di Negeri Sembilan. Luwak tu hatul ain tu. Satu lagi luwak ni dalam bahasa Indonesia maknanya musang. Bila musang ni, dia ada kopi namanya kopi musang. Bukan musakin, musakin tu durian. Ni lain. Kopi luwak. Kopi luwak ni boleh ke tidak? Rangka awalnya sebahagian daripada mufti tanpa sebut nama menyatakan tak boleh makan. Kenapa? Kerana alasannya telah dimakan oleh musang dan dia keluar bersama najis musang, kemudian diproses menjadi kopi. Saat yang sama, Majlis Ulama Indonesia menyatakan boleh. Jadi untuk memastikan isu ini telah masuk dalam Majlis Fatwa Kebangsaan. Sebelum masuk dalam Majlis Fatwa Kebangsaan, dia masuk dalam apa yang dinamakan Mesyuarat Pakar Syariah. Bila nak mesyuarat pakar syariah, kita memanggil beberapa tokoh yang terbabit dalam isu tentang pemakanan ni. Antaranya kita panggil Mardi dan beberapa lagi untuk nak tanya kalau musang tu makan. Dan kedua, kita buat lawatan susulan kepada beberapa tempat, antaranya di Johor dan termasuk di Indonesia, di mana ada satu produk mereka ni bela musang-musang dan beri makan kopi. Jadi kopi sebelum masuk dalam mulut kita air tu kena masuk dalam mulut musang dulu. Jadi itu cara dia. Jadi bila buat macam itu, natijahnya ialah walaupun musang tu makan kopi, tapi dia makan hanyalah kulit kopi. Bila dia makan kulit kopi dan dia tak mamuh keseluruhannya, hak yang butir kopi tu dia telan. Yang diproses adalah butir kopi yang selepas keluar daripada najis, dibuang najis tersebut. Atas asas itulah mereka menyatakan hukumnya adalah dibolehkan. Itu pendapat yang masyhur. Cuma lalu tak lalulah, kalau orang perempuan yang geli nak makan tu, ayolah. Baik. Adakah gelatin tulang haiwan halal kerana kebanyakannya digunakan dalam pembuatan kapsul obat dan makanan? Mengikut kajian, gelatin kebanyakannya dibuat daripada tulang babi kerana murah. Dalam isu macam ini, inilah tuan-tuan apa yang dipanggil sebagai tanggungjawab. Dan Alhamdulillah ada usaha daripada kerajaan Malaysia, dia tubuh biotech, termasuk dekat sini ni, dekat apa ni, dekat Rambau tu depan tu termasuk, di mana kita tengok dan apa yang disebut sepatutnya isu-isu macam ini adalah isu-isu yang kritikal. Isu-isu yang kritikal memang dibahaskan oleh tokoh-tokoh, oleh badan-badan fatwa dunia. Saya beberapa kali diminta bentang. Tajuknya namanya istihalah. Apa makna istihalah? Istihalah ni maknanya satu zat tersebut sudah bertukar kepada zat lain. Contohnya babi telah tertukar daripada kebabiannya kepada benda lain. Orang tak panggil babi dah. Jadi apakah istihalah itu dibenarkan dalam Islam? Mazhab Syafi'i begitu keras dalam isu ini dengan mensyaratkan 3 syarat sebagaimana dalam Mughnil Labib, dalam Majmu'. Tapi dalam mazhab lain seperti Hanafi dan sebagainya, dia mengambil hukum bila tahawulu syai', berubahnya sesuatu, maka hukum adalah hukum yang baru.
maka dikiaskan seperti new water. New water ni maknanya air baru. Air baru tu bukan air ni air baru, ni air lama. Air baru ni maknanya air kecil, air orang, air apa, air biasa campur semua dalam kandah tu. Lepas tu air tu diambil, disuling, disaring, ditapis, jadi air tu lebih jernih pada air ni. Sifat kehancingan tu tak ada. Ada. Jadi ini yang berlaku di mana? Ini yang berlaku di Singapura. Boleh ke tidak? Majma' Fiqh Islami beri pandangan hukumnya dibolehkan. Kerana telah berubah zat-zat. Cuma bagi kita lalu tak lalu minum air kecil. Aku dah okey. Di Malaysia ada air lah, banyak air lain lagi apa bendanya. Jadi isu-isu macam ni sepatutnya kita seboleh mungkin kena ada usaha, tindakan. Saya bentang di hadapan pakar-pakar perubatan berkenaan dengan vaksin halal atau haram masuk dalam TV hijrah dan sebagainya. Isu macam ini pun adalah isu yang sebenarnya kita boleh buat, tapi kita begitu bergantung dengan keadaan suasana yang menyebabkan kita tak mampu, sebab kita masih lagi bergantung kepada barat lebih. Terbaru sebagai contoh, beberapa isu cubaan daripada pihak perubatan untuk ni akan diaplikasi dalam masa yang begitu cepat, iaitu para medik pelajar-pelajar yang ambil kos perubatan, mereka ni akan buat uji kaji. Jadi nak uji kaji, nak anatomi mayat ni dia tak gerak, jadi tak berapa ni. Dan kita sendiri pun malas nak jadi bahan uji kaji. Letih aku, tak ada pasal-pasal pergi kena hospital lagi, bedok hidup-hidup sakit kita. Jadi akhirnya ada satu penemuan baru, iaitu dengan menggunakan babi, bukan baby, babi, menggunakan babi hidup. Jadi nak guna babi, kenapa? Alasan yang diberi oleh pakar ialah 90% organ dalaman babi itu menyamai dengan manusia. 90%, termasuk kidney, buah pinggang sebagainya. Jadi macam mana isu ni? Sebab itu kita katakan antaranya, kalau boleh carilah badil yang lain, alternatif yang lain. Kalau tak boleh nak buat macam mana? Baik. Kemudian seterusnya, ustaz, kita dah jimat semua dah, tapi orang berkata guna ikut suka hati duit negara. Orang berkuasa guna ikut suka hati duit negara. Guana kita nak buat ni bahasa Terengganu ni. Tu tak tahan kita ni. Dia dapat orang Terengganu ni macam tak puas hati semua ni, payah. Yang ni serah pada orang lain, saya tak jawab tu tak. Bacalah majalah-majalah warna pun ada banyak cerita. Salam ustaz, apakah status anak susuan dalam aspek pewarisan harta pusaka? Tak boleh. Anak susuan tak dapat harta pusaka. Yang dapat harta pusaka ialah anak sebenar. Anak susuan tak dapat, anak angkat tak dapat, anak ibu tumpang. Kalau buat ibu tumpang, boleh tak? Tak boleh juga. Ibu tumpang ada. Apa mana ibu tumpang? Ini istilah lain bab perubatan, saya bincang mula lah. Jadi anak ni memang tak boleh. Adakah mereka anak susuan boleh mewarisinya dari keluarga? Tak boleh. Kalau wasiat tak apa. Bukan atas nama pusaka, tapi atas nama wasiat. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ada beberapa kes perceraian yang kita dengar disebabkan gangguan makhluk halus, sehingga pasangan tak lagi sanggup untuk bersama, tidak sanggup untuk hadapi apabila pasangan selalu sakit. Dia kadang-kadang makhluk halus ni tak banyak, makhluk kasar banyak. Halus-halus ni tak banyak, cerak makhluk kasar banyak. Jadi isu macam ini kita kena tengok. Pertama, tahap gangguan tersebut. Kalau tahap gangguan di luar kawalan dia, pada masa itu yang ini
kita katakan kalau cerah pun tak jatuh. Sebab dia ghairu ma'qul, tidak berakal. Tapi jika sekiranya gangguan sikit-sikit, nak marah je, itu berlaku. Tak. Sebab ini dalam kawalan. Bila dalam kawalan, maka dia lain hukumnya. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan, la talaka fi i'taq wa fi riwayatin fi ighlaq. Perkataan ighlaq ni apa makna? Setengah kata sebagaimana Buya Hamka, Pak Hamka dan beberapa tokoh lain menafsirkan bila sebut ighlaq ni, orang tu marah sampai kepada tahap gila. Jadi tak sedar lah. Jadi macam tu kata dia tak berlaku lah. Artinya itu di luar kawalan. Kalau dalam kawalan, sebab itu dia katakan tidak ada talak dalam perkara mustakrahin. Ala mustakrah. Apa makna mustakrah? Orang yang kena paksa. Mu kena cakap bini mu. Kalau tak, kalau aku tembak mu, tengok-tengok pistol air, dia cerai juga, jatuh. Tapi kalau pistol benar, tak jatuh. Pistol benar tunjuk betul-betul semua. Kalau pistol ada hilang 44 pasang hilang, ada orang temu bimbang kau ni. Yang main pistol hilang apa, temu air tunjuk pistol. Oh, kata betul semua pistol. Bahaya ni. Dia pun cerah. Tu tak jatuh. Tapi kalau mudah cerah, aku cetik tangan. Cerah juga. Itu jatuh tu. Sebab apa? Sebab dia panggil ikrah ghim. Ikrah yang kecil, yang tak boleh. Assalamualaikum doktor. Ketika solat jemaah, manakah afdal, sembahyang saf pertama di luar masjid atau berada di saf kedua dalam masjid? Jawab dia, dalam masalah ni luar masjid tu macam mana? Ada maksud luar masjid masih lagi dalam bumbu masjid macam luar macam tu, maka itu tetap hukum masjidiyah. Bila hukum masjidiyah, saf pertama lebih afdal. Mana dalil? Dalil dia Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, lau ya'lamun nas ma fil azab wa ma fis saffil awal illa an yastahimu lastahamu. Kalaulah manusia mengetahui akan hakikat kelebihan azab dan juga berada di saf pertama, sehingga mereka terpaksa mengundi, bukan pilihan raya saja, nak masuk saf tu mengundi, mereka sanggup mengundi. Artinya besar benarlah kelebihan saf pertama. Manakah kawasan dalam atau luar masjid? Adakah kawasan yang dipisahkan oleh pagar besi, kena dan kiri, kanan dan kiri kita ini dikira luar masjid dan tidak boleh beriktikaf? Jawab dia, masalah ini uruf berdasarkan kepada niyatul waqif ataupun albani. Apa makna? Semua masjid ni berdasarkan kepada niat pewakaf atau niat pembina. Bila kita niat wakaf, kita ni masjid, luar tu masjid lah. Ada masjid-masjid yang hebat tuan-tuan, contohnya di Kuala Lumpur dan sebagainya, ataupun di sini pun tak apa, di mana ni masjid, tapi masjid tu di belakang tu dia buat tandah. Tandah tu bukan makna masjid, tapi maknanya mulhaq dengan masjid. Mulhaq ni maknanya bertekad dengan masjid. Atau kita kata ni masjid, tapi dia buat dewan. Dia tak beri nama dewan masjid, tapi dia panggil dewan je. Walaupun duduk dalam masjid, dewan tu mungkin orang haid, orang uzur, dia masuk dalam masalah. Orang nak khusus haji, dia tak ada. Sebab pada masa itu dia kira keluar daripada masjid. Tapi oleh kerana masjid ni yang muatnya 2,000 orang, tiba-tiba mari mengejut. Orang Malaysia ni produktiviti beranak 5 tahun 5 kali. Setahun sekali. Banyak, jadi banyak. Penuh tiap. Jadi al-waqif ataupun kita kata al-mutawalli ataupun jawatan kuasa dengan sebagainya, kata kita jadikan semua belakang pun masjid, maka jadi masjid lah. Jadi masalah niat ni penting. Niat macam tu. Jadi ini penting tuan. Sekarang ni, zaman sekarang ni orang panggil ada masjid atas dia, bawah tak masjid, kiri tak masjid. Contohnya hotel. Siapa dia pernah pergi di hotel di Panma Ampang?
Di hotel di Palma Ampang tu satu-satunya hotel ada masjid. Nak mananya kawasan tu yang masjid. Hak atas tu tingkat tu je, hak kawasan hak dia buat tu, hak tepi tu bukan masjid dah. Jadi ini kita kata niyatul waqif. Ni dalam ahkam masjidiyah. Baik, seterusnya hukum soalan yang terakhir, orang ambil bahagian korban dan berebut dua untuk ambil daging yang telah dibahagi dari longgokan yang banyak. Macam mana korban ni? Berebut-rebut untuk ambil daging. Dia sebab dia nak makan awal, sebab tu berebut tuan-tuan. Sebab sunat makan awal. Jadi sebenarnya patutnya kalau boleh kita tak perlulah berebut. Sebab kita hanya ambil bahagian sikit. Kalau boleh, kalau kita korban seekor lembu, seekor korban apa pun, ambillah 5 kilo, 10 kilo gitu je. Kalau kita ambil banyak pun 15 kilo, 20, 100 kilo, niat pun nak sedekah je. Ataupun kita kata nak beri makan orang. Itu tak apa. Sebab dalam hadis sebut sekurang-kurangnya kita bagi 3. Walaupun hadis tu bukanlah satu arahan tetap, tapi dalam mazhab kita afdalnya macam tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa atimul qani'a wal mu'tar. Allah Subhanahu Nabi kata kulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Insya-Allah saya ingat minggu depan kita bincang bab kurban sikit. Cuma minggu depan mungkin kita buat awal sikit. Biasanya pukul apa nama ni 8.30 kita buat pukul 8. Betul lah ada tu. Dan di sini ada buku korban ada, boleh bacalah jawapannya. Fi manhaji yang kita bincang keluarga dari Islam dan bahjatul nufus ada dua di sana tuan-tuan. Sekadar itulah qul qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.